Jumpa lagi. Dalam video ni kita akan cuba fahamkan bab ke-13, homeostasis dan sistem urinary manusia. Jadi ada satu perkataan ni dipanggil sebagai homeostasis. Buku teks kamu KSSM muka surat 244. Okey, muka surat 244. Jadi selepas video ni mungkin kalau kamu ada masa bolehlah baca ya buku teks. Cikgu selalu promote lah baca buku teks kan. Jadi apa dia homeostasis? Pengawal aturan faktor fizikal, faktor kimia persekitaran dalam julat normal supaya sel berfungsi dalam keadaan optimum. Jadi maksudnya ada faktor fizikal, faktor kimia di persekitaran. Okey, persekitaran tu bolehlah persekitaran luar, persekitaran dalam, supaya dia mestilah sentiasa dalam keadaan julat dia normal. Dia tak boleh terlalu tinggi, rendah atau terlalu rendah. Sebab apa? Sebab itu semua akan mengganggu fungsi sel. Jadi kita tak nak sel tu terganggu. Bila sel terganggu, tisu akan terganggu. Tisu terganggu, organ akan terganggu. Organ terganggu, sistem akan terganggu. Jadi bila semua sistem yang ada atau salah satu sistem yang ada terganggu, ini akan menyebabkan kesan-kesan negatif yang tubuh badan sendiri tak nak, orang tu sendiri tak nak. Jadi pastinya dia akan menyebabkan kesakitan, dia akan menyebabkan penyakit, dan kita tak nak penyakit-penyakit ni. Sebab penyakit ni paling teruk sekali boleh membawa kematian. Dan kita bila sakit, pastinya kita rasa tak senang, kita rasa tak selesa. Kita pening kepala, kita rasa berat kepala kita, kita tak lalu makan, kita tak ceria, kita orang melawak dengan kita pun kita tak boleh terima, kita jadi cepat marah, cepat emosi. Jadi bila dalam keadaan macam ni, pastinya kehidupan seharian kita terganggu kan. Jadi kita tak nak sakit. Sebab tu tubuh badan sebenarnya dia ada usaha dia sendiri, dia akan buat sedaya yang mampu untuk pastikan tubuh badan dalam keadaan julat yang normal. Jadi pastinya lah kalau kita tahu tubuh badan kita bekerja keras untuk kita, kita pun akan cuba sedaya upaya hidup dalam keadaan yang sihat lah. Maksud hidup dalam keadaan sihat ni, antara yang cukup-cukup penting, elakkan daripada merokok, elakkan daripada ambil bahan-bahan yang terlarang, elakkan daripada makan yang berlebihan. Okey, dia cakap memanglah mudah kan. Jadi once kita dah terlibat dengan benda-benda yang tak sepatutnya tu, memang susahlah jalan keluarnya. Okey, memang susah jalan keluar. Jadi jangan mula. Sebab kita bila mula, kita rasa oh tak ada apalah ni, boleh kot advance sikit lagi daripada merokok. Tambah sikit minum air ketum ke kan. Daripada minum air ketum, tambah sikit lagi hisap gam kot. Daripada hisap gam, tambah sikit lagi ambil pil lah kot. Jadi dia mula tu jangan. Sebab bila mula je kamu rasa benda tu tak membahayakan, kamu masih lagi dalam keadaan yang elok, jadi boleh advance lagi. Lama-lama kamu terjerat dalam kancah, dalam najis yang tak sepatutnya kamu terlibat. Cikgu duk berletih tentang benda tu kan. Jadi at least lah kalau kamu dengar, kamu faham, kamu tak terlibat, adalah sedikit kata pahala untuk cikgu ni kan, sebab sampaikan kebaikan kepada kamu. Kita ada faktor fizikal, contohnya suhu, tekanan osmosis darah. Jadi bila sebut tentang osmosis ni, apa terbayang dengan fikiran kamu? Bila sebut tentang osmosis, apa yang kamu terbayang? Jadi sepatutnya bila sebut tentang osmosis, mestilah terbayang tentang air. Jadi dia nak tak boleh lari dari air. Seterusnya adalah faktor fizikal, tekanan darah. Jadi kalau sebelum ni kita belajar tekanan darah iaitu 120 mm merkuri kan. Ni apabila sistol. Kemudian kita ada 75 mm merkuri. Ini untuk diastol. Jadi tengok terang lah lebih-lebih tentang benda ni sebab dah belajar pada bab yang sebelum ni. Okey, kemudian kita ada faktor kimia. Contohnya nilai pH. pH apa? pH darah lah. Okey, kepekatan garam minerals, kepekatan gula darah. Jadi semua ni melibatkan darah. Okey, jadi darah tu penting lah sebab darah akan bawa semua nutrien-nutrien ni beredar, berpusing di seluruh tubuh badan.
Kamu janganlah gelak kat cikgu. Kadang memanglah bila bercakap banyak sangat ni, kadang cikgu buat video ni 4 jam, 5 jam tak berhenti. Lepas tu kena edit pula, kena buang yang mana hujung-hujung tu. Kadang tersasul. Okey. Jadi minta maaf banyak-banyak lah ya. Kemudian kita ada sebarang penyimpangan dari julat normal akan cetus mekanisme homeostasis. Jadi sebarang penyimpangan dari julat normal. Jadi dia tak boleh lari daripada julat normal ni, dia akan cetus mekanisme homeostasis yang akan libatkan suap balik negatif. Okey, dia akan libatkan suap balik negatif. Cikgu tak nak terang lebih lah tentang suap balik negatif, suap balik positif ni ya. Sebab dia tak ada dalam silibus kamu. Okey, dia tak ada dalam silibus kamu. Nanti kamu penin pula kepala kan. Jadi mekanisme homeostasis kekal keadaan malar walaupun persekitaran berubah. Jadi kalau kamu ingat lagi tentang mamalia kan, tentang manusia, tentang berdarah panas. Kita ni bila berdarah panas, tubuh badan akan kekalkan suhu dia pada malar. Okey, pada keadaan yang malar. Dia tak nak berubah. Dia tak boleh ikut kepada persekitaran. Kalau kita duduk kat persekitaran yang sejuk, tubuh badan akan jadi sejuk. Darah akan jadi sejuk. Tak boleh macam tu. Okey, dia tak seperti itu. Sebab kita ni berdarah panas. Jadi kita akan kekalkan keadaan persekitaran dalam badan kita. Kita tak nak dia tinggi, kita tak nak dia rendah, terlalu tinggi, terlalu rendah. Semua tu akan membahayakan sistem yang ada. Jadi sel pastinya apabila dia dalam keadaan yang julat normal akan terus berfungsi secara optimum. Jadi dia boleh jalankan fungsi dia. Dia boleh hasilkan apa yang sepatutnya dia hasil. Dia boleh ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh organ-organ yang lain. Okey. Jadi sel akan berfungsi secara optimum. Kemudian kita ada sistem organ yang dalam nak memastikan julat normal badan ni dikekalkan. Okey, dia nak menjalankan homeostasis lah. Jadi sistem organ ni melibatkan pengawal aturan suhu badan. Macam mana badan ni dia akan kawal atur suhu. Kalau persekitaran ni dia meningkat suhu, pastinya tubuh badan akan dipengaruhi untuk peningkatan suhu. Suhu sekeliling kita ni panas lah ya amat sangat. Macam duduk kat neraka kan. Padahal neraka tu berpuluh kali ganda lagi panas lah. Tapi kita rasa panas sungguh lah kan. Tengah hari ni kipas pula tak berfungsi. Mungkin blackout ke, tak ada elektrik. Kita rasa cukup panas. Jadi dia akan mempengaruhi persekitaran dalam. Jadi pastinya tubuh badan ada mekanisme untuk pastikan suhu tak meningkat. Dia takkan lebih daripada 40 ke, 39 ke, 37 ke. Dia tak nak macam tu. Sebab apa? Sebab dia akan ganggu sel-sel untuk bekerja. Sel-sel untuk berfungsi. Seterusnya kita akan lihat kepada pengawal aturan aras gula darah. Jadi ini antara juga yang kamu kena fahamkan. Gula tak boleh terlalu tinggi, kerana dia akan mempengaruhi kepekatan darah. Jadi darah ni pun tak boleh lah dalam keadaan yang dia terlalu pekat atau terlalu cair. Jadi tak nak juga. Ataupun dia akan ganggu sistem buah pinggang kalau gula ni terlalu tinggi sangat. Jadi dia nak kena kekalkan gula tu dalam julat yang normal. Jadi dia ada sistem untuk kawal atur. Kalau gula tinggi macam mana nak turunkan. Kalau gula rendah macam mana nak naikkan. Seterusnya kita akan cuba fahamkan pengawal aturan tekanan separa karbon dioksida dalam darah. Jadi bila terang tentang kepekatan oksigen, kepekatan karbon dioksida dalam darah ni, kita tak panggil dia pekat atau cair. Kita panggil dia sebagai tekanan separa. Tekanan separa karbon dioksida tinggi. Maksudnya karbon dioksida tinggilah. Dari segi biologi kita sebut tekanan separa karbon dioksida. Kalau kita nak sebut kepekatan oksigen rendah, kita kena sebut tekanan separa oksigen rendah. Seterusnya kawal atur tekanan darah. Okey, kawal atur tekanan darah. Jadi itu antara 4 yang 1, 2, 3, 4 yang kita akan cuba fahamkan dalam bab yang ini. Jadi kita akan masuklah dulu kepada pengawal aturan suhu badan. Di sini dia ada tulis suhu tinggi akan nyah asli enzim.
Okey. Jadi suhu tinggi ni tak baguslah untuk badan, sebab enzim tu nanti dia tak akan dapat menjalankan fungsinya. Jadi enzim ni dia ada di dalam darah sendiri, ada enzim. Kemudian ingat enzim dia membantu dalam pembekuan darah. Ada enzim yang membantu dalam pembekuan darah, dan enzim ni terkenalnya dalam sistem pencernaan lah. Kita ada maltase, lactase, sucrase, renin, pepsin. Itu enzim yang kita belajar secara banyaknya. Tapi enzim juga ada dalam darah. Jadi suhu badan 36.9 darjah Celsius. Jadi ini yang pastinya kita nak kekalkan suhu badan ni. Tubuh badan akan bekerja sehabis baik untuk pastikan suhu kekal pada 36.9 darjah Celsius. Kemudian kalau suhu rendah pula akan lambatkan aktiviti metabolisme. Jadi dia akan lambat lah. Jadi kamu akan buat eksperimen sebenarnya tentang ubah suai suhu ni dan tindak balas terhadap enzim. Jadi kamu akan guna enzim lah. Contohnya yang paling mudah sekali, dapat enzim macam mana? Macam mana kita nak dapat enzim? Kamu agak-agak macam mana kita nak dapatkan enzim? Jadi paling mudah sekali air liur kita lah. Air liur kita ada enzim apa? Ada amilase. Jadi kita boleh gunalah amilase tu untuk uji kaji, ubah suai, tindak balas dengan suhu. Jadi kita boleh ubah suai suhu. Betul tak? Dia boleh ubah yang boleh dimanipulasikan. Kita boleh letak ais untuk 0 darjah Celsius. Kemudian kita boleh ubah sedikit jadi 20 darjah Celsius, ubah sedikit lagi jadi 30 darjah Celsius, ubah lagi sedikit jadi 36 darjah Celsius, ubah sikit lagi jadi 40 darjah Celsius. Kita boleh ubah suai dan tengok dia punya tindak balas dengan kehadiran maltosa. Jadi adalah tindak balas dia macam mana kita nak uji kehadiran gula. Okey. Macam mana kita nak uji kehadiran kanji pun boleh juga. Jadi cikgu tak nak ceritalah tentang yang itu. Yang itu nanti mungkin kalau ada masa nanti cikgu cerita tentang lab. Okey, tentang kertas 3 lah selalunya. Perubahan di kesan termoreseptor di kulit dan hipotalamus. Jadi perubahan di kesan termoreseptor di kulit dan hipotalamus. Jadi termoreseptor, reseptor yang kesan suhu. Jadi pastinya bila ada reseptor ni adalah neuron deria. Okey, neuron deria. Sebab neuron deria ni akan hantar impas saraf pergi ke otak. Okey, neuron deria akan hantar impas saraf pergi ke saraf tunjang. Daripada saraf tunjang naik ke otak. Jadi perubahan termoreseptor ada di kulit dan ada di hipotalamus. Hipotalamus ni bahagian otak. Kita dah belajar pada bab yang sebelumnya. Cikgu harap kamu boleh ingat lah. Jadi sepatutnya student biology ni kan, kalau kamu betul-betul minat, ada orang betul-betul minat kan, bila sebut hipotalamus dia dapat bayangkan hipotalamus tu dekat mana. Bila sebut tentang cerebrum dia dapat bayangkan struktur cerebrum tu macam mana. Dan sekolah lukis balik pun dia tak ada masalah. Walaupun lukisan tu tak adalah cantik sangat, tapi dia tahu tempat struktur hipotalamus tu macam mana. Bila sebut tentang pituitary, kelenjar pituitary, dia tahu dia ada dua, depan dan ada belakang. Jadi kalau yang belakang tu, posterior tu, apa yang dihasilkan? Oksitoksin contohnya dihasilkan. Kemudian bila sebut tentang anterior pituitary, dia tahu anterior pituitary kat mana. Dia dapat bayangkan benda tu seolah-olah macam 3D muncul dalam dia punya minda. Okey, contohlah ya. Cikgu pun kadang-kadang tak adalah ingat sangat. Cuma bila dah selalu sangat duk cerita tentang benda ni, kadang-kadang terbayang jugalah. Contohnya bila tengok daun kan. Bila daunnya kan dah duk ulang daripada sekolah rendah mengajar tentang fotosintesis, masuk pula sekolah menengah ada yang PT3 tentang fotosintesis, masuk pula yang untuk SPM pun fotosintesis juga. Jadi bila tengok daun tu, teringat fotosintesis, teringat oksigen dihasilkan di daun. Jadi nampak macam seolah-olah O tu keluar daripada daun. Karbon dioksida tu, CO2 tu masuk ke dalam daun tu. Masuk kat mana? Bawah tu ada stomata. Okey. Jadi seolah-olah macam tu lah. Jadi kita tengok sini perubahan macam mana dia nak kurangkan julat. Kurangkan apa ni? Dia lebih daripada julat normal, yang ni kurang daripada julat normal. Maksudnya kalau 36 darjah Celsius ni dia kurang daripada 36 darjah Celsius. Okey, kurang daripada 36
darjah Celsius. Mungkin 35 ke atau 36 saja ke, dia jadi rendah suhu dia. Jadi kemungkinan ada sesuatu yang berlakulah menyebabkan suhu badan rendah. Apa yang boleh menyebabkan suhu badan rendah ni? Persekitaran terlalu sejuk. Okey, persekitaran terlalu sejuk. Kita kat Malaysia ni alhamdulillah kita tak ada orang mati kerana terlampau sejuk ataupun duduk dalam persekitaran yang sejuk. Tapi untuk luar negara yang hidup di kawasan yang 4 musim, kawasan yang dia punya darjah Celsius persekitaran dia sampai negatif, kan, negatif 10, negatif 20, yang sejuk bekunya ni tempat ni. Dan kadang-kadang dia orang ni orang susah, dia homeless. Homeless ni maksudnya apa ya bahasa Melayu? Cikgu lost pula dia punya perkataan bahasa Melayu ya. Kalau kamu ingat, kamu tulislah dekat dalam ruangan komen tu. Jadi homeless. Jadi homeless ni kadang dia tak ada rumah dia nak duduk. Jadi dia terpaksa kena hadapi musim sejuk tu. Dia terpaksa kena hadapi kesejukan di luar tu. Sebab apa? Dia tak ada heater. Dia tak ada pemanas. Dan dia akan sengsara lah. Okey. Dan suhu badan dia bila jatuh daripada julat normal ni, dia akan menyebabkan metabolisme tubuh badan dia akan melambat. Aktiviti dalam badan dia akan melambat. Jadi bila dia tidur, kemungkinan dia akan tidur selama-lamanya. Okey, bila dia tidur, dia akan tidur selama-lamanya. Jadi kita tak nak macam itulah. Kita alhamdulillah, memanglah dekat Malaysia ni panas. Memanglah ada orang yang mati sebab kepanasan ni. Tapi lah tak sebanyak orang yang mati sebabkan kesejukan. Okey, jadi beruntunglah kita duduk di Malaysia. Jadi kita ada kurang daripada julat normal, kurang daripada 36.9 darjah Celsius. Jadi macam mana cara fizikal tubuh badan nak atasi masalah ni? Jadi kita ada otot erector. Jadi otot erector ni ada pada kulit kita lah. Ada pada kulit kita, yang mana dia akan mempengaruhi bulu roma. Ini bulu roma lah. Bulu roma, kamu tengok tangan kamu tu ada bulu-bulu-bulu tu kan. Bulu roma lah tu. Jadi otot erector ni akan kecut. Apabila dia rangsang, dia akan kecut. Bulu roma ni akan menegak. Jadi bila dalam keadaan sejuk, bulu roma dia akan tegak. Sebab apa? Otot erector ni kecut. Jadi bila dia tegak, lapisan udara tu akan tebal. Jadi dia tebal sikit lah lapisan udara ni. Jadi dia akan jadi penebat untuk hilang haba melalui kulit. Jadi dia akan sebagai penebat untuk hilang haba melalui kulit. Boleh ya? Tak susah sangat kan? Kemudian ada arteriol. Arteriol ni bawa apa? Bawa darah lah. Kebanyakan darah yang dibawa oleh arteriol adalah darah yang beroksigen. Okey, darah yang beroksigen. Jadi arteriol ni akan berlaku pencerutan. Dinding tu atau lumen tu dia mengecil. Okey, dia menyempit. Dipanggil sebagai pemvasocerutan. Dia ada satu lagi dipanggil sebagai pemvasodilatan. Jadi ruang dia semakin besar. Pemvasodilatan, ruang dia semakin besar. Tapi untuk yang ini, dia semakin mengecil. Jadi bila dia mengecil, dia jadi sempit, akan kurang darah mengalir ke kulit. Okey. Jadi bila darah tu kurang mengalir ke kulit, dia akan kurang kehilangan haba. Sebab ingat ya, air ni adalah air kan banyak, di 90% daripada plasma tu adalah air. Air adalah muatan haba yang bagus. Jadi air tu dia boleh menampung haba. Haba ni adalah, kamu belajar fizik lah, haba ni cikgu nak cerita lebih-lebih ni takut salah. Haba ni dia boleh mengalir daripada kawasan yang tinggi kepekatan atau tinggi haba tu ke kawasan yang rendah haba tu. Jadi sekarang ni kalau dia pergi lalu dekat kulit tu, di kulit tu kemungkinan sejuk. Jadi haba tu akan mengalir daripada darah pergi ke bahagian kulit dan dia terbebas di udara. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi dia ada pemvasocerutan pada arteriol tu untuk halang darah banyak pergi ke kawasan kulit tu. Jadi bila halang darah pergi banyak ke kawasan kulit, haba takkan terhilang, haba akan kekal duduk di dalam darah tu sendiri, dalam salur darah. Ya, boleh ya. Kemudian kita ada kelenjar peluh.
Jadi kelenjar peluh tidak akan dirangsang dan tiada peluh yang akan dikeluarkan. Jadi keadaan sejuk kan. Jadi keadaan sejuk ni mana ada orang berpeluh. Kalau dia berpeluh tu maksudnya ada sesuatu yang berlaku dalam badan dia yang menyebabkan peluh tu keluar. Okey, dia selalunya dia tak sihat lah. Jadi orang kata kalau keadaan sejuk ni tiba-tiba dia berpeluh tu, orang kata tak tahulah betul ke tidak ya, kata ajal dia dah dekat dah. Okey, kan dalam kelas pagi kan, hujan lebat seamat-amatnya, kipas tu nombor 5. Orang lain semua kesejukan yang tak amat sangat. Tiba-tiba ada satu kawan kamu nampak dia berpeluh-peluh. Habis lencun badan dia, lencun baju dia. Orang pun pelik, kenapa lah dia macam tu? Jadi ada sesuatu yang menyebabkan tak kena pada diri dia. Okey, sebab bila keadaan sejuk tak boleh berpeluh, secara biologinya dia tak boleh berpeluh. Kecualilah ada something wrong somewhere. Okey, ada sesuatu berlaku di mana-mana yang menyebabkan dia berpeluh. Mungkin dia ketakutan ke, ada pengalaman yang tiba-tiba muncul di minda dia ke, ada sesuatu yang berlaku yang menyebabkan dia rasa takut. Dia menggigir, dia tak boleh nak boleh fikir, tubuh badan dia tak boleh dalam keadaan yang normal, menyebabkan dia berpeluh-peluh. Dalam keadaan normal tak macam tu ya. Kemudian otot rangka. Otot rangka akan kecut dan kendur supaya badan menggigir. Ini selalunya pagi-pagi kan. Jadi pagi-pagi kalau kawasan-kawasan kampung yang kadang-kadang air yang dia orang guna tu air daripada atas bukit tu. Air tu mengalir masuk ke dalam kolah dia. Ataupun kamu duduk di asrama kan, mandi pula air kolah masjid, air kolah surau. Jadi dia akan menampunglah kesejukan sebab tidak ada haba. Jadi bila kamu mandi je, kena je air yang sejuk tu menggigir badan, menggigir mulut ni. Okey, berketak-ketak mulut tu kan, berlaga-laga antara gigi atas dengan gigi bawah. Sebab apa? Sebab tubuh badan tu akan kecut dan kendur, otot tu akan kecut dan kendur, otot rangka, otot tulang ni untuk menghasilkan haba. Okey, untuk jana haba. Jadi ini dalam keadaan yang sejuk. Boleh ya? Tak susah sangat kan? Jadi kalau kamu nampak sini yang cikgu lukis ni, ada kat dalam ni, dia nak tunjukkan arteriol tu dia ada pemvasocerutan. Apa maksud pemvasocerutan? Salur darah tu dia menyempit. Salur darah menyempit. Okey, pemvasodilatan, salur darah tu dia mengembang. Jadi banyak darah akan lalu di dalam tu. Seterusnya kita ada cara kimia. Okey, kita ada kelenjar adrenal. Jadi kelenjar adrenal ni akan rembeskan hormon adrenalina. Adrenal ni ada dekat mana? Ni pada bab sebelum ni ada ceritakan tentang kelenjar adrenal. Dia terletak pada atas buah pinggang, atas renal. Okey, atas buah pinggang. Nanti kita akan belajar tentang buah pinggang. Jadi kamu akan dengarlah tentang tubul ginjal kan. Tubul kita belajar tentang nephrons. Tu kemudianlah pada minit-minit yang seterusnya nanti. Dia akan cepatkan tukar glikogen kepada glukosa. Jadi glukosa ni dia penting untuk tingkatkan metabolisme. Jadi tubuh badan tu akan ada lebih metabolisme. Akan ada pengoksidaan glukosa, hasil tenaga haba dan seterusnya memanaskan badan. Okey, jadi bila ada gula ni kan, kalau sejuk-sejuk ni kita sukalah minum sesuatu yang manis kan. Okey, supaya nanti dia bagi kepanasan. Contohnya macam coklat lah kan. Makan coklat. Waktu yang panas-panas ni kita tak suka sangatlah makan coklat. Sebab apa? Sebab dia memanaskan lagi tubuh badan. Cikgu rasa lah betul ke tidak, aku tak tahulah ya. Minta maaf lah kalau salah. Jadi pemakanan tu pun sama juga. Pemakanan ni dia akan mempengaruhi sebab apa? Ada makanan-makanan tu yang menyebabkan kita makin panas ataupun makin sejuk. Contohnya kalau kita makan ais waktu sangat-sangat sejuk. Jadi ais tu dah sejuk. Duduk pula makan duduk pula tempat yang sejuk. Bertambah-tambahlah kehilangan haba. Okey, kalau tempat yang panas, dahlah panas, kamu pergi makan pula sampai belacan. Jadi dengan kepedasan dia tu akan meningkatkan lagi haba yang ada di dalam badan. Jadi makanan tu pun mempengaruhi. Jadi kalau tempat-tempat panas tu elakkanlah makan sama belacan. Tapi bolehlah juga kan nak makan, tak ada masalah. Kadang-kadang kamu makan tu nak kuatkan sistem badan.
Jadi sekarang ni dia jadi trend orang makan pedas-pedas yang tak amat sangat ni. Jadi hati-hatilah ya. Sampai ghost pepper yang level dia paling tinggi sekali tu, tahap dewa punya kepedasan tu. Kemudian ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ni akan rembes tiroksina. Dia akan rembes tiroksina. Tiroksina ni akan meningkatkan metabolisme. Ni akan menyebabkan lebih haba. Jadi bila ada lebih haba, dia akan naikkan balik suhu badan lah. Sebab suhu badan ni dipengaruhi untuk direndahkan oleh persekitaran sebagai contoh. Jadi bila dah ada lebih haba, dia akan naik balik. Jadi kalau julat normal, dia terbalik. Okey, lebih daripada julat normal. Maksudnya suhu badan tu dia tinggi. Jadi bila suhu badan tinggi, dia akan terbaliklah dengan semua yang ada ni. Kemudian yang ini, yang otot erector ni, daripada dia kecut, dia jadi kendur lah. Bulu roma menegak, dia tak menegak lah. Lapisan udara pun tak tebal, dia nipis saja. Jadi dia takkan halang tubuh badan untuk menghilangkan haba. Kemudian anterior pula, anterior ni dia akan berlaku pembasodilatan. Akan lebih banyak darah mengalir ke permukaan kulit dan akan lebih banyak kehilangan haba. Kemudian kelenjar peluh akan dirangsang. Dia akan menyebabkan lebih banyak peluh. Jadi bila lebih banyak peluh sebenarnya, dia akan keluar bersama dengan haba. Jadi peluh tu akan bawa haba daripada badan keluar daripada badan. Ni selalunya kalau haba ni tinggi ni kan, lebih daripada julat normal, dia naik tinggi. Sebab apa? Sebab demam. Demam ni adalah salah satu tindak balas yang mana dia akan cuba untuk kurangkan aktiviti bakteria ataupun jangkitan. Jadi bakteria ni kadang-kadang demam tu adalah untuk mengawal bakteria-bakteria ni lah, dan suhu badan akan meningkat untuk pastikan bakteria-bakteria atau patogen-patogen ni tak terus bertumbuh, tak terus membiak di dalam badan, sebab tu suhu dia tinggi. Okey, jadi macam mana nak kurangkan suhu ni? Ni lah, terbaliklah dengan cara-cara yang atas ni. Okey, terbalik. Yang ni pun terbalik lah. Jadi dia takkan rembes lah tiroksina. Dah lah panas kan, hasil pula tiroksina, metabolisme pula tinggi, semakin panas. Okey, jadi tengok sikit lah apa yang ada dekat sini. Jadi suhu badan normal, dia akan tingkatkan suhu badan melalui bulu roma akan condong. Okey, pemvasodilatan berpeluh, metabolisme turun. Jadi kalau suhu badan tu dia tinggi, macam mana tubuh badan nak turunkan? Dia akan, bulu roma tu akan condong. Arteriol tu akan berlaku pemvasodilatan, dia berkembang lagi. Jadi banyak darah akan pergi ke kulit. Kemudian akan berpeluh, haba akan keluar. Metabolisme akan turun sebab dia tak rangsang untuk penghasilan tiroksina. Turunlah. Kemudian kalau suhu badan turun, dia nak naikkan balik macam mana? Bulu roma tegak, pemvaso cerutan, menggigil otot rangka. Kemudian metabolisme naik ni melalui hormon tiroksina. Jadi kalau kamu nampak sini ni, yang ini adalah arteriol dia mengembang. Kalau ke atas ni arteriol mengecut. Kalau yang ni dia menegak. Jadi bila dalam keadaan menegak, dia akan condong. Sebab apa? Sebab dia tak nak haba tu terperangkap. Okey, dia tak nak haba tu terperangkap, dan haba tu dapat dibebaskan sebab suhu badan dia naik. Jadi suhu badan dia naik, jadi haba lebih dalam badan. Dia nak buang haba yang berlebihan di dalam badan. Jadi cikgu tak tahulah, ada setengah orang bila terlalu panas sangat, dia rasa badan dia panas. Mungkin sebab dia makan durian ke apa ke, dia rasa panas, dia minum air badak kan. Cikgu tak pastilah keberkesanan air badak tu macam mana, tapi cikgu cuba minum, tapi dia memang sangat-sangat tak sedap. Okey, tak boleh nak telan. Jadi kita dah habis yang itu. Kita akan cuba fahamkan pengawal aturan aras gula darah. Pernafasan merupakan tindakan luar kawal, dikawal atur oleh pusat kawalan respirasi di medula oblongata. Jadi dia adalah tindakan luar kawal, tapi masih lagi dikawal atur oleh pusat kawalan respirasi.
Sekali lagi ya, dalam pengawal aturan tekanan separa karbon dioksida darah ni, jadi pernafasan yang akan memainkan peranan penting. Sebab apa? Dalam kita nak menghembus nafas, sebenarnya kita akan buang karbon dioksida. Dalam kita tarik nafas, kita akan ambil oksigen. Jadi itu adalah satu proses yang penting yang dilakukan setiap masa oleh setiap manusia yang ada di muka bumi ini, setiap haiwan yang ada di muka bumi ini. Jadi kita kena ambil oksigen melalui proses pernafasan, iaitu proses apa tadi tu? Inhalation. Apa inhalation? Tarik nafas. Okey, kita tarik nafas. Kemudian kita buang karbon dioksida. Sebab manusia tak menggunakan karbon dioksida. Kita bukan tumbuhan. Kita punya kulit-kulit, kita punya tisu-tisu ni mana ada kloroplas. Jadi kita tak guna kloroplas, kita tak guna karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen. Jadi kita akan buang karbon dioksida untuk tumbuhan-tumbuhan guna. Jadi pernafasan tu sendiri adalah tindakan luar kawal. Okey, tindakan luar kawal. Dan tapi walaupun dia tindakan luar kawal, cikgu dah cerita tadi tentang tindakan luar kawal, tindakan terkawal ya pada bab seterusnya. Hopefully kamu ada dengar untuk bab seterusnya, kamu boleh faham apa maksud tindakan luar kawal, tindakan terkawal. Dikawal atur oleh pusat kawalan respirasi. Jadi di medula oblongata ni ada pusat kawalan respirasi. Jadi tolong ingat baliklah apa dia tu medula oblongata. Bahagian mana ada medula oblongata. Jadi bila sebut tentang student biologi ni boleh terus terbayang struktur otak. Okey, medula oblongata, cerebellum, hypothalamus. Kemudian ada kelenjar pituitary. Kelenjar pituitary ada anterior pituitary, posterior pituitary. Boleh terus terbayang. Sebab apa? Kita dah belajar sebelum ni dan kemungkinan kamu dah dengar banyak kali, kamu dah ingat struktur dia dekat sini. Ini nama dia, apa fungsi dia. Jadi pusat kawalan respirasi bantu kekal homeostasis dengan kekal aras tekanan separuh karbon dioksida. Jadi cikgu pun ada terang tadi awal-awal dalam video ni bahawa bila kita nak cerita tentang kepekatan karbon dioksida, kepekatan oksigen, kita kena guna apa yang biologi ni gunakan lah. Jadi dia tak cerita karbon dioksida pekat, oksigen pekat. Dia tak. Dia panggil sebagai tekanan separa karbon dioksida. Okey, tekanan separa karbon dioksida. Bila tinggi tekanan separa karbon dioksida, maksudnya karbon dioksida tu tinggi. Bila tekanan separa oksigen tu tinggi, maksudnya oksigen tu tinggi. Okey, boleh ya? Jadi pusat kawalan respirasi akan bantu kekal homeostasis. Apa lagi? Homeostasis ni apa benda? Ulang balik. Dia akan pastikan dalam keadaan julat yang normal. Dia tak nak banyak sangat karbon dioksida. Dia tak nak rendah sangat oksigen. Jadi dia nak pastikan dalam keadaan julat yang normal. Jadi proses kawalan, jadi aktiviti cergas. Jadi bila aktiviti cergas, respirasi sel ni akan ada karbon dioksida yang tinggi. TS ni apa? Tekanan separa. Okey, tekanan separa. Yang ni bukan internationally used ya. Kamu jangan sesuka hati pula pergi jawab dalam exam kamu tulis TS. Kamu tulis TS kira salah lah. Pemeriksa mana nak tahu TS tu apa? Okey, dia tak tahu TS tu apa. Bukan yang international standard yang guna singkatan ni, short form ni. Jadi tak boleh guna TS dalam exam jawab. Jadi tekanan separa oksigen akan tingkat sebab apa? Aktiviti cergas. Kamu buat apa? Kamu melompat. Kamu buat apa? Kamu berlari. Kamu buat apa? Kamu bersenam. Kamu buat apa? Kamu jogging. Jadi semua ni akan tingkatkan karbon dioksida. Jadi bila ada peningkatan karbon dioksida, jadi dia akan membentuk yang ini. Okey. Iaitu ion bikarbonat. Jadi karbon dioksida di darah akan bentuk ion bikarbonat. Kamu kena ingat ya. Kamu sebelum ni ada belajar, iaitu hemoglobin akan bawa karbon dioksida dalam bentuk karbaminohemoglobin. Tapi kena ingat bahawa kebanyakan karbon dioksida tak dibawa oleh hemoglobin di dalam darah. Dia sama ada di dalam bentuk ion bikarbonat atau asid karbonik. Jadi kedua-dua ni lagi banyak dia punya
peratusan untuk bawa karbon dioksida. Jadi tolong tengok baliklah tajuk respirasi tu. Macam mana pergerakan karbon dioksida tu. Yang paling banyak sekali bawa kalau untuk oksigen, ya memang betul hemoglobin yang paling utama sekali untuk mengangkut oksigen. Tapi untuk karbon dioksida bukan hemoglobin. Dia hanya sampingan sahaja. Jadi kita ada darah di dalam bentuk ion bikarbonat. Jadi cikgu ni bukan apa, tulis kat atas ni singkatan ni. Selalu student biology, kamu ambil SPM ni kamu kena ingat lah. Jadi cikgu ni sebab dah lama tinggal kimia kan. Jadi bila dah lama tinggal kimia, hampir 15 tahun tinggal kimia ni, formula-formula ni kadang-kadang susah sikit lah. Jadi satu lagi kita ada ion bikarbonat terurai kepada hidrogen dengan asid karbonik. Jadi ion bikarbonat yang atas ni akan terurai jadi hidrogen dan asid karbonik. Nampak tak asid kan? Jadi yang banyak-banyak ni ion bikarbonat ni yang disebabkan dia tinggi sebab apa? Karbon dioksida tinggi. Jadi ion bikarbonat tinggi. Ion bikarbonat ni pula akan terurai jadi hidrogen dengan asid karbonik. Jadi bila dia terurai jadi asid karbonik dengan hidrogen, dia akan menyebabkan pH darah tu jatuh. pH darah jadi berasid. Sebab ada asid karbonik ni. Jadi dia sesuatu yang tak bagus lah. Sebab kita tak nak dia luar daripada julat normal. Tak kira lah suhu ke, tak kira lah tekanan darah ke, kita tak nak lah karbon dioksida terlalu rendah ke, karbon dioksida terlalu tinggi ke, sebab dia akan memberi kesan. Jadi pH darah dan bendalir tisu di otak akan turun. Iaitu tisu, bendalir tisu, iaitu dipanggil sebagai cerebrospinal, bendalir tisu yang ada di otak. Yang akan melindungi, ini salah satu fungsi dia melindungi otak lah, akan turun. Jadi benda ni akan mengganggu sistem yang ada. Jadi perubahan pH akan dikesan di kemoreseptor, iaitu pusat yang di dalam medula oblongata. Ada kemoreseptor, reseptor yang detect perubahan kimia, kemoreseptor. Jadi dia akan kesan, ada perubahan pH. Jadi bila ada perubahan pH, ada sesuatu yang dia kena buat. Satu lagi, kemoreseptor di jasad karotik dan jasad aorta. Jadi maksudnya di salur darah tu dia ada kemoreseptor. Jadi ada kemoreseptor yang dipanggil sebagai jasad karotik dengan jasad aorta. Kamu boleh tengok pada muka surat 250. Dan kalau kamu rajin, kamu kamu lukislah. Ada pada rajah 13.6. Jadi di situ ada jasad aorta, jasad karotik. Jadi di situ ada kemoreseptor yang akan kesan perubahan pH. Kenapa pH tu berubah? Sebab karbon dioksida tinggi. Apabila karbon dioksida tinggi, akan tinggi ion bikarbonat di dalam darah. Ion bikarbonat bila tinggi, akan tinggi hidrogen ion dan asid karbonik. Jadi bila hidrogen ion, asid karbonik tinggi, akan menyebabkan pH darah jatuh. Apabila pH darah jatuh, akan dikesan di kemoreseptor pada medula oblongata, pada jasad karotik dengan jasad aorta. Jadi dia kena buat sesuatu untuk kembalikan pH darah pada keadaan normal. Jadi pusat kawalan respirasi dan pusat kawalan kardiovaskular di medula oblongata akan hantar impas saraf. Jadi dia akan buat sesuatu. Jadi macam mana dia nak buat? Dia bagi arahan. Jadi medula oblongata ni bagi arahan dalam bentuk impas saraf, hantar pergi ke otot interkosta, hantar pergi ke diafragma, hantar pergi ke otot kardium jantung untuk kecut dan kendur dengan cepat. Jadi impas saraf ni akan dihasilkan di medula oblongata, akan dihantar pergi ke otot interkosta, hantar ke diafragma, hantar ke otot kardium jantung untuk kecut dan kendur dengan cepat. Jadi ketiga-tiga proses ni sebenarnya dia akan mempengaruhi apa? Dia akan mempengaruhi sistem pernafasan.
tarikan nafas dan hembusan nafas tu akan semakin laju. Sebab apa tarikan nafas dan hembusan nafas tu semakin laju? Sebab dia nak cepat buang karbon dioksida tu. Okey. Jadi bila dia cepat buang karbon dioksida hilang dan dia akan kembali normal balik pH darah tu. Dia tulis apa sini? Nafas, denyutan jantung, ventilasi tingkat. Ventilasi itu apa? Ventilasi itu pengudaraan. Maksudnya oksigen masuk ke dalam badan. Okey, oksigen masuk ke dalam badan, pengudaraan, ventilasi. Akan banyak karbon dioksida yang dihembus keluar. Hembus keluar. Minta maaf lah ya, banyak sangat bercakap ni, tersasul-sasul. Jadi tekanan separa karbon dioksida, pH kembali normal. Jadi ini adalah pengawal aturan tekanan separa karbon dioksida. Jadi kita tak cerita tentang oksigen ya, sebab tak ada dalam silibus kamu. Yang ada dalam silibus kamu adalah pengawal aturan tekanan separa karbon dioksida. Jadi cikgu tak nak pening-pening kepala lah. Tambah pula kerja cikgu nak kena pergi terang kat kamu tentang oksigen. Taklah. Okey, jadi kita pergi fahamkan tentang karbon dioksida saja. Jadi gambar rajah dalam muka surat 250 tu lagi menarik sebenarnya. Jadi bolehlah baca ya. Kan? Menarik dengan warna hijau dia, warna merah dia, ada otak dia, dia ada tulang rusuk dia. Boleh baca lah. Kita rajinkan diri kita. Dia terutama sekali kamulah kena rajin sebab kamu nak ambil exam. Okey. Orang kata apa? Kalau tak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya kan? Okey. Bersakit-sakit dahululah, bersenang-senang kemudian. Okey, seterusnya adalah kawal atur tekanan darah. Jadi darah tu turun. Tekanan darah turun. Jadi tekanan ni kenapa? Kerana ada tekanan. Kalau kau membaca kan, ventrikel kiri akan menghasilkan lebih tekanan. Sebab apa? Sebab dia nak hantar darah ke seluruh tubuh badan. Ventrikel kanan pula dia sikit saja. Sebab tu dinding dia nipis. Sebab apa? Sebab dia nak hantar darah tu pergi ke peparu saja. Peparu tu adalah organ yang berjiran. Jadi dia tak perlu tekanan yang tinggi untuk hantar pergi ke peparu. Ya. Jadi tekanan darah penting untuk pastikan darah tu dihantar ke seluruh tubuh badan. Jadi kalau tekanan darah turun, apa penyebab yang boleh menyebabkan tekanan darah turun? Iaitu pendarahan serius. Darah tu hilang banyak. Mungkin luka ke, cedera ke, dia aksiden ke, menyebabkan pendarahan yang serius. Jadi bila darah hilang, pastinya tekanan darah akan turun. Dan darah mengalir keluar. Tekanan tu sepatutnya tolak dia pergi ke kaki. Tapi masalah darah tu mengalir keluar. Jadi tekanan tu dialir keluarlah daripada badan. Dia tak pergi sepatutnya ke kaki. Tekanan tu dipindah ke arah lain. Ini akan menyebabkan ada baroreseptor. Tadi kemoreseptor. Atas ni kemoreseptor. Mana kemoreseptor? Tak tahu. Ni kemoreseptor. Okey. Bawah ni baroreseptor. Macam-macam ada kan. Sabar je lah ya. Nak buat macam mana. Belajar ni memanglah banyak benda. Okey. Cikgu dulu pun hempas pulas jugalah. Bukan kamu saja yang hempas pulas. Hempas pulas juga. Sebab kita duk rasa ada sesuatu yang kita nak dapatkan dalam hidup ni kan. Nak tak nak kita cubalah sedaya yang mampu. Kalau kita tak cuba sedaya yang mampu untuk kita punya exam ni, kita nak buat apa waktu ni? Nak duduk saja. Okey, nak bergembira saja ke, nak tengok TV sepanjang masa ke, mestilah ada sesuatu yang kita nak cuba isikan, nak cuba bukti yang kita pun boleh. Okey, dengan usaha yang kita ada. Dan cikgu pastinya sentiasa mendoakan semua yang tonton video cikgu ni, kamu faham, kamu terus bersemangat dan terus dapat ingat dan kamu dapat jawab untuk exam dan dapat bukti yang kamu pun boleh buat juga. Okey, kamu pun boleh berjaya dengan usaha yang kamu lakukan. Jadi baroreseptor di arka aorta. Tapi arka aorta tu nama tempat lah pada aorta. Ya, nama tempat pada aorta tu, jangan pening kepala lah. Jadi maksudnya baroreseptor ni ada pada aorta. Okey, kalau bahasa Inggeris dia panggil aortic arc. Macam seolah-olah dia lengkungan lah, lengkungan. Kemudian ada di arteri karotik.
arteri karotik, arteri darah yang apa ni, arteri yang bawa darah ke jantung. Jadi baroreseptor ni akan kesanlah tekanan darah ni turun. Jadi bila dia kesan tekanan darah turun, dia akan kurang dirangsang. Okey, jadi bila dia kurang dirangsang, pemvasocerutan ni akan berlaku. Okey, pemvasocerutan akan berlaku. Jadi maksudnya salur darah tu dia makin menyempit. Jadi bila dia menyempit, dia akan tambah rintangan aliran darah. Bila dia tambah rintangan aliran darah, otot kardium, jantung akan kecut lebih kuat. Okey, dia akan kecut lebih kuat supaya dia dapat tolak lagi darah tu pergi sampai ke hujung sekali. Okey, dan tekanan darah akan kembali normal. Okey. Jadi itulah pendarahan serius ni, selalunya dia kena tutuplah kawasan yang mengalir darah tu. Cikgu nak cerita lebih-lebih, ini selalunya dia melibatkan perubatan. Jadi kita pun tak pandai sangat, cikgu pun tak pandai sangat tentang melibatkan perubatan ni, jadi takut juga kita nak cerita. Okey. Jadi cikgu cuba ulang sekali lagi lah ya. Jadi pendarahan serius akan menyebabkan tekanan darah turun. Jadi ini akan dikesan di baroreseptor yang terdapat di arka aorta dan arteri karotik. Apabila dia kesan bahawa tekanan darah turun, akan ada kurang rangsangan. Okey, kurang rangsangan yang diberikan terhadap arteri. Jadi arteri ini akan berlaku pemvasocerutan. Okey, pemvasocerutan. Jadi bila pemvasocerutan ni, arteri itu akan semakin mengecil dia punya lubang dia, lumen dia. Jadi seolah-olah macam ada rintangan pada arteri itu. Jadi tubuh badan, jantung akan dapat tahulah bahawa ada rintangan yang menyebabkan jantung kena kecut lebih kuat. Jantung kena kecut lebih kuat, terutama sekali ventricle, untuk tolak darah tu pergi sampai ke paling hujung sekali. Dan ini akan menaikkan balik tekanan darah. Kemudian kalau tekanan darah meningkat, samalah dia terbalik, iaitu tekanan darah akan menaik, baroreseptor di arka aorta, arteri karotik akan lebih dirangsang sebab tekanan darah meningkat. Jadi arteri akan berlaku apa? Berlaku pemvasodilatan. Jadi bila berlaku pemvasodilatan, aliran darah akan kurang rintangan. Jadi bila dia kurang rintangan, otot kardium jantung akan kecut lebih sedikit lah, dia kecut tak kuat. Jadi tekanan darah akan kembali normal. Dia jatuh balik tekanan darah tu. Jadi dia terbalik daripada yang atas. Seterusnya kita ada sistem urinary. Okey, atas sudah habislah tekanan tu ya. Sistem urinary. Fungsi dia untuk apa? Untuk menyingkirkan bahan kumuh sebatan nitrogen, iaitu urea. Okey. Sekali lagi, menyingkirkan bahan kumuh sebatan nitrogen. Kawat atur dia akan kawat atur isi padu bendalir badan. Bendalir badan ni terutama sekali air lah. Okey, jadi air, sebab air kencing kan. Tekanan osmosis darah kan, bila sebut tentang osmosis ni mesti air jugalah. Kemudian kepekatan ion dalam bendalir badan. Di sini juga ada ion-ion yang boleh dibuang, akan bercampur dengan air kencing. Kemudian kandungan elektrolit ni lebih kepada garam lah ya. Kalau nak cerita lebih pun ni kimia ya, elektrolit. Kemudian pH darah, dia juga akan membantu dalam kawat atur pH darah. Jadi itu semua adalah untuk fungsi sistem urinary, yang semua ni nanti akan jadi apa? Jadi air kencing. Jadi air kencing ni membantu dalam kawat atur pH darah, membantu dalam kawat atur kandungan elektrolit, membantu dalam kepekatan ion dalam bendalir badan, membantu dalam tekanan osmosis darah, membantu dalam isi padu bendalir badan. Jadi air kencing ni sebenarnya penting. Jadi kamu pun kena kencing lah. Jadi maksudnya bila kamu kencing tu, maksudnya kamu faham bahawa tubuh badan kamu tu normal. Kalau kamu tak kencing sampai 4 hari, 5 hari, itu masalah lah. Ada sesuatu yang menghalang kamu daripada kencing.
kemungkinan ada batu karang lah yang terletak pada buah pinggang kamu. Dan ini sangat-sangat menyakitkan. Kita minta jauh lah ya daripada penyakit-penyakit yang membahayakan tubuh badan, yang memberi kesakitan, yang memberi ketidakselesaan. Kita rasa tak selesa ni, kita rasa susah kita nak buat kerja, susah kita nak usahakan sesuatu. Okey, jadi sistem urinary ni, organ utama dia adalah ginjal ataupun buah pinggang lah, yang terdiri daripada korteks dan medula. Nanti kita tengoklah struktur korteks dan medula. Jadi ada banyak lah ya, kamu punya organ-organ yang kamu kena ingat nama dia, bentuk dia macam mana, kedudukan dia dekat mana, apa fungsi dia. Jadi ni semua kamu belajar dalam biologi. Air kencing terbentuk dalam ginjal, masuk dalam pelvis. Jadi bukan, ini dia ada pergerakan lah, air kencing tu terbentuk dalam ginjal dan masuk ke dalam pelvis. Kemudian ginjal ni fungsi dia apa? Perkumuhan. Dia akan singkirkan bahan kumuh yang bertoksik. Toksik ni maksudnya dia berbahaya kepada tubuh badan. Jadi kalau tubuh badan tak boleh simpan dia tidak ada fungsi dalam tubuh badan. Contohnya macam sampah. Kalau kamu simpan satu sampah, kamu tak buang sampah tu, kemudian ada sampah lagi, kamu makan kan. Kita tiap-tiap hari ni kita buat sampah. Kamu makan, kamu beli nasi bungkus, bawa balik. Jadi bila dah habis makan, ada bungkusan nasi itu. Kamu tak buang, kamu letak atas meja. Kemudian makan pula malam pula, tak buang lagi, letak atas meja. Esok pagi makan lagi, tak buang, letak atas meja. Lepas tu beli air kotak, tak buang, letak atas meja. Okey, kemudian beli keropok ke apa, tak buang, letak atas meja. Itu 30 hari. 30 hari darab dengan 3. Contohnya 3 kali kamu tak buang. Sebulan banyak dah. Kalau setahun tak buang, penuh lantai-lantai pun tak boleh nak berjalan. Jadi kesihatan pula kebersihan tu kena jagalah. Kan, cikgu macam cikgu kat rumah ni, cikgu tak boleh nampak sampah-sampah ni, cepat-cepat buang keluar daripada rumah. Sebab apa? Benda ni dia macam toksik jugalah. Kalau kita biar simpan lama, dia akan menimbun dalam rumah. Jadi kamu kena ingat, ada cebisan-cebisan makanan-makanan tu yang masih tinggal dalam plastik-plastik itu, yang akan tarik serangga-serangga yang membawa penyakit ataupun vektor-vektor yang membawa penyakit. Sebagai contoh, lalat datang main hinggap. Kamu ingat lalat tu dia hinggap saja ke? Dia akan datang dan bertelur di sampah-sampah tu. Bila dia bertelur, telur tu menetas jadi ulat. Ulat tu akan pergi makan sisa-sisa makanan kamu ni, dan dia akan jadi pupa. Daripada pupa tu keluar lalat yang baru, membiak lagi, banyak lagi, dan dia akan hasilkan bau yang sangat-sangat busuk. Penuh dengan rumah kamu dengan lalatnya, dengan sampahnya, dengan ulatnya. Kemudian datang pula tikus, datang lipas. Tak sepatutnya lah kan. Kita ni biar tidak ada duit, paling tidak pun kebersihan kita jaga. Ada sampah, buang. Jangan jadi pemalas lah. Okey, jangan jadi pemalas. Kalau malas sekalipun, paling tidak pun sampah kena buang. Okey, kamu nanti masuk universiti, kamu jumpalah kawan-kawan yang susah kita nak faham macam mana kebersihan dia tu sangat-sangat tidak dititik beratkan. Dan cikgu harap semua yang dengar video cikgu ni, kamu jaga kebersihan. Okey, jaga kebersihan lah. Ingat ya, lalat-lalat ni dia bawa penyakit. Contoh paling mudah sekali, salmonella lah yang menyebabkan keracunan. Tiba-tiba cerita tentang sampah kan. Kita masuk balik, perkumuhan, singkir bahan kumuh toksik. Jadi toksik ni tak boleh berkumpul dalam badan, dia akan ganggu sistem yang ada dalam badan. Jadi tubuh badan nak tak nak kena ada satu sistem, satu cara nak kena buang semua toksin-toksin ni. Jadi kita ada ginjal yang akan bantu untuk perkumuhan. Jadi dalam air kencing tu dia akan ada urea, asid urik, amonia, kreatinina. Buanglah. Seterusnya kita ada pengawal aturan ginjal. Okey, pengawal aturan ginjal akan kawal isi padu, jumlah isi padu bendalir badan. Bendalir badan ni terutama sekali air lah. Tadi dah cerita tadi kat atas kan. Kepekatan ion dalam badan, tekanan osmosis, kepekatan bahan terlarut, isi padu darah, bendalir badan, dah cerita kat atas ni.
dalam sistem urinary. Yang ini lagi spesifik kepada ginjal. Kemudian kandungan elektrolit dan pH darah serta bendalir badan. Okey, kita dah habis kepada pengenalan kepada sistem urinary. Kita akan masuk pada bahagian yang pentingnya, iaitu kita nak cuba faham tentang sistem urinary, struktur dan fungsi bagi setiap struktur yang ada di buah pinggang tu. Dan kemudian kamu akan faham macam mana air kencing tu boleh terbentuk. Kan tiap-tiap hari duk kencing ni. Pagi kencing, tengah hari kencing, petang kencing, malam kencing, sebelum nak tidur kencing. Jadi air kencing tu keluar, warna kuning, warna cerah. Okey, kadang-kadang dia gelap sedikit. Jadi macam mana boleh terbentuk air kencing ni? Ni kita faham, kita cuba belajar dalam bab yang seterusnya, subtopik yang seterusnya. Okey. Jadi di sini kita ada sistem urinary. Kita tengok sikitlah pada struktur dia kan. Jadi di sistem urinary ni kamu boleh buka muka surat 253. Okey, muka surat 253. Jadi di situ adalah gambar rajah yang lagi cantik lah berbanding apa yang cikgu lukis ni ya. Jadi kita ada pelvis. Okey, antara yang penting pelvis. Ada medula. Kemudian di luarnya ada cortex. Dan keseluruhan tu adalah ginjal lah. Jadi ni seluruh ni adalah ginjal. Kita bagi ginjal. Kemudian ada arteri renal. Kemudian ada vena renal. Jadi dia akan bawa darah masuk ke ginjal. Vena ni akan bawa darah keluar daripada ginjal. Sebab apa? Sebab dia nak hantar balik semula ke jantung. Lepas tu akan berlaku di dalam ni penghasilan air kencing. Okey, air kencing ataupun urin lah. Kemudian akan keluar melalui ureter dan akan berkumpul di pundi kencing. Jadi pundi kencing ni apabila dia dah penuh, kamu akan ada rangsangan, akan dihantar ke otak dan otak akan paksa lah, kamu akan ada perasaan yang mana kamu perlu buang air kencing ni melalui uretra. Jadi uretra ni dia asing bagi wanita, tapi untuk lelaki dia adalah salur yang sama bagi laluan laluan apa? Laluan sperma. Sperma akan lalu pada laluan yang sama. Sekali lagi, kalau dalam buku 253 ni, arteri renal pastinya dia akan bawa darah yang beroksigen. Vena renal akan bawa darah yang terdioksigen untuk balik semula ke jantung. Okey. Kemudian di dalam ginjal ni, dia ada struktur unit asas dia yang dipanggil sebagai nephrons. Jadi nephron adalah di dalam ginjal ni. Jadi dia ada beribu-ribu, cikgu tak ingat lah berapa banyak ya, tapi ada banyak lah ginjal ni, nephron ni di dalam ginjal. Jadi duduk dalam ni. Jadi kalau dia adalah struktur dia, cuma dalam buku teks kamu ni dia tak tunjuk lah, tapi nak bagi tahu nephron ni dia ada di dalam ginjal. Jadi kalau kecilkan ni, duplicate lagi, betul, kita duplicate lagi banyak dia. Okey, kecilkan dia. Kita kecilkan lagi, duplicate lagi, duplicate lagi, banyak lah ya. Kemudian kita duplicate lagi, lagi banyak. Lepas tu yang ini semua berada di dalam ginjal ni, berada di dalam ginjal. Dia adalah specific places dia, tempat khusus dia, tapi tak ada lah kamu belajar. Cuma nak bagi tahu yang nephron ni, nephron satu unit ni dia ada di dalam ginjal. Di sinilah nephron ni yang berlaku pembentukan air kencing, yang mana kita akan besarkan. Okey, kita akan besarkan nephron ni sehinggalah kita bentuk dia macam ni. Jadi maksudnya struktur ni ada banyak di dalam ginjal ni. Dia ada banyak di dalam ginjal. Boleh ya? Boleh faham tak? Nephron tu apa? Nephron tu setiap satu ni dia berada di dalam ginjal. Jadi ada banyak nephrons. Dia unit
satu unit asas bagi ginjal tu, di mana tempat penghasilan air kencing tu di nefron ni sendiri. Jadi kita tengoklah ya untuk nefron ni. Pertama sekali bila kita nampak ada struktur yang terlibat dalam satu-satu sistem dalam biologi ini, pastinya kamu kena tahulah struktur tu macam mana bentuk dia, kemudian lokasi dia di mana, kemudian nama bagi setiap bahagian pada struktur tu. Itu perkara asas lah yang paling basic sekali. Jadi sepanjang kamu dah belajar tingkatan 4 ni dan habis dah berapa bab je tinggal lagi ni, mungkin 2 bab je lagi, ada banyak lah ya sistem-sistem yang kamu dah pergi, kemudian struktur-struktur yang kamu dah tengok macam mana bentuk dia, lokasi dia di mana, kemudian nama-nama bagi struktur tu. Dan memang banyak lah. Tapi kalau kamu minat biologi ni kan, kamu minat apa yang ada dekat dalam diri kamu, macam ni buah pinggang ada dalam di badan kita manusia ni, even kepada haiwan pun dia ada buah pinggang. Jadi mestilah dia merujuk kepada fungsi yang sama, tetapi kemungkinan struktur dia berbeza lah. Jadi ini semua benda yang ada. Jadi sekarang kita nak tengok pembentukan air kencing, macam mana air kencing tu boleh terbentuk. Dan kamu kena tahu ada 3 proses utama dalam pembentukan air kencing. Proses yang dipanggil ultraturasan, penyerapan semula, rembesan. Tapi sebelum kita nak pergi kepada setiap satu proses tu, kita kena faham dulu tentang nefron. Jadi cikgu dah terang tadi tentang nefron kan, yang duduk berada di dalam ginjal ni. Jadi dia ada ginjal kiri dan ginjal kanan, dan ada setengah-setengah orang dia ada satu ginjal sahaja. Okey, dia ada satu ginjal je. Jadi cukup ke satu ginjal ni? Satu ginjal pun sebenarnya dah cukup. Okey. Jadi ada orang memang dia hidup dengan satu ginjal. Jadi kita pergilah kepada nefron, satu unit kecil yang ada di dalam buah pinggang. Jadi ada banyaklah nefron ni yang ada pada buah pinggang ya. Dia akan ada pada bahagian medula dan bahagian cortex. Okey, dia ada pada bahagian medula dan bahagian cortex. Yang ini tak ada dalam kamu punya syllabus lah. Jadi dia ada detail part, tapi nak ceritakan di ginjal tu, di dalam dia tu ada tak tahulah berjuta ke beribu ke, tapi nak cerita banyaklah nefron ni. Kalau dalam buku teks ni dia tulis berjuta-juta unit nefron ni ada di dalam ginjal. Jadi nefron ni bila kita besarkan dia bentuk macam ni. Jadi pastinya kita kena tahulah nama bagi setiap struktur bagi nefron ni. Jadi kita pergi dulu kepada yang ini, arteri renal. Jadi yang ni nombor 1 lah, arteri renal. Titik lah. Okay, arteri renal. Yang kedua kita ada arterial efferents, nombor 2 titik. Jadi cikgu ikut urutan pergerakan dia tu di mana. Kemudian dia akan masuk ke nombor 3 ni yang dipanggil sebagai glomerulus. Glomerulus nombor 3. Yang ni salur darah ya. Arterial efferent ni salur darah, glomerulus ni pun salur darah lah. Ada buku tulis kapilari darah. Okey, glomerulus. Tapi kita panggil dia sebagai glomerulus. Kemudian yang keempat kita ada arterial efferents. Okey, glomerulus, arterial efferent. Yang ini A, yang ini E. Jadi kita tengok kenapa ada A, kenapa E. Seterusnya nombor 5 kita ada kapsul Bowman. Okey, kapsul Bowman. Yang ini struktur yang inilah. Okey, kapsul Bowman. Terconteng pula situ, tak elok jadi. Kemudian kita ada nombor 6, tubuh belingkar proksima. Tubuh belingkar proksima. Kita ada nombor 7, liku Henle. Okey, yang di bawah tu kalau kita tengoklah. Kemudian seterusnya kita ada nombor 8, tubuh belingkar distal. Seterusnya kita ada nombor 9, ductus pengumpul. Jadi di bawah ductus pengumpul ni dia akan hantarlah pergi ke ureter. Daripada ureter nanti dia akan pergi ke pundi kencing. Okey, jadi maksudnya di sini ni akan ada air kencing lah yang akan bergerak pergi ke pundi kencing, dibawa oleh ureter. Okey, sekali lagi ya.
Tertinggal satu, 10. 10 kita ada vena renal. Okey, vena renal. 10. Okey, sekali lagi supaya kamu terbiasa dengar perkataan-perkataan ni. Mungkin kamu tak pernah dengar sebelum ni. Ni kali pertama kamu dengar. Yang pertama kita ada arteri renal. Ya, okey, kita ada arteri renal. Yang kedua, darah tu akan mengalir masuk ke arteriole efferens. Kemudian darah akan mengalir masuk ke glomerulus. Kemudian darah akan mengalir pergi ke arteriole efferens. Boleh ya, dia akan mengalir masuk ke arteriole efferens. Seterusnya kita ada nombor 5, bahan-bahan yang ada dalam darah tu akan masuk ke kapsul Bowman. Struktur yang ini kapsul Bowman. Nombor 6 kita ada tubuh belingkar proksimal. Yang ni, tubuh belingkar proksimal. Cikgu harap kamu nampak lah, cikgu ada gerakkan bulatan ni. Okey, tubuh belingkar proksimal. Nombor 6 kita ada liku Henle di sini, liku Henle. Seterusnya kita ada tubuh belingkar distal nombor 8. Dan kita ada ductus pengumpul nombor 9, yang mana dia akan kumpulkan urin-urin untuk dihantar ke pundi kencing oleh saluran yang dipanggil sebagai ureter. Okey, dan akhir sekali kita ada vena renal. Selesai kita bincangkan tentang struktur dan nama-nama dia kan. Sekarang ni kita masuk pula proses macam mana air kencing tu boleh terhasil. Macam mana campuran bahan-bahan ini boleh membentuk air kencing. Dan bahan-bahan ini asalnya daripada mana sehingga dia boleh membentuk air kencing ni. Jadi kita akan cuba fahamkanlah. Okey, kita ada arteri renal. Sebelum tu, yang ini nota ni semua, dia ada dalam muka surat 254 ya. Jadi kamu boleh tengoklah dalam buku teks muka surat 254 ada penerangan tentang pembentukan air kencing ni. Okey, ada penerangan tentang pembentukan air kencing dan dia ada letaklah nama-nama dan dia ada tunjukkan di mana yang terletaknya medula, di mana yang terletaknya korteks. Okey, bahagian nefron ni yang mana terletak di medula, bahagian mana yang terletak di korteks. Jadi boleh tengok dekat muka surat 254 tu. Kalau tak tengok pun tak apalah. Tapi baguslah kalau kamu tengok ya. Okey, kita pergi dulu kepada arteri renal ni sebab dia nombor 1 kan. Cikgu nak guna yang mana ya. Bagi nampak warna hijau boleh tak? Hijau. Okey. Jadi kita ada arteri renal. Arteri renal ni dia akan bawa darah. Sebab apa dia bawa darah? Dia salur darah. Arteri pastinya dia akan bawa darah yang beroksigen. Jadi darah ni nanti akan masuk ke arteriole efferens. Efferent masuk ke glomerulus. Jadi glomerulus ni adalah salur darah jugalah. Dan dia ada yang sebut sebagai kapilari darah. Okey, jadi kapilari darah glomerulus. Jadi sebut kapilari darah ni dia ada lubang-lubang pada dinding dia. Okey, lubang-lubang pada dinding dia. Kita sekarang ni tengok kepada tekanan darah tu sendiri, iaitu tekanan hidrostatik darah. Okey, tekanan hidrostatik darah. Jadi, tekanan hidrostatik darah di arteri renal pastinya tinggi. Sebab apa? Sebab di arteri. Sebab itulah dia punya dinding tebal. Lumen dia kecil. Sebab apa? Sebab dia punya tekanan yang tinggi. Jadi apabila dia masuk ke arteri efferens, tekanan dia masih tinggi lagi. Ditambah pula arteri renal, arteri efferens ni dia punya diameter dia kecil. Jadi daripada satu kawasan yang besar ditolak masuk ke kawasan yang kecil, pastinya tekanan hidrostatik dia tinggi. Tekanan hidrostatik apa? Tekanan hidrostatik darah. Jadi apabila dia masuk ke dalam glomerulus, dia mempunyai tekanan hidrostatik yang tinggi di dalam glomerulus. Okey, tekanan hidrostatik yang tinggi di glomerulus. Jadi bila dia tekanan hidrostatik tinggi di glomerulus, di sini ni ada bahan-bahan yang akan ditolak keluar.
Okey, ada bahan-bahan yang akan ditolak keluar daripada glomerulus masuk ke kapsul Bowman. Ada bahan-bahan yang akan ditolak keluar daripada glomerulus masuk ke kapsul Bowman. Ada bahan-bahan daripada glomerulus akan ditolak keluar masuk ke kapsul Bowman. Bahan tu daripada apa? Daripada darah lah. Darah yang datang daripada arteri renal masuk ke dalam arterial efferent, masuk ke dalam glomerulus. Kemudian dia akan ditolak keluar pergi ke kapsul Bowman. Okey, dia masuk ke kapsul Bowman. Jadi apa yang masuk ni? Dia ada water, air, dia ada urea, dia ada salts. Okey, garam lah. Kemungkinan selalunya garam ni dia ada hasil campuran lah. Okey, dan kemungkinan ada ion juga. Okey, ada ion. Seterusnya ada glukosa. Kemudian kemungkinan ada amino acid. Okey, amino acid. Acid amino. Jadi cikgu waktu belajar dulu cikgu wusgam. Kemudian dia ada tambahan lah. Kemungkinan ada amonia juga yang akan keluar. Jadi ada bahan-bahan yang kecil. Okay, bahan-bahan yang kecil akan keluar daripada glomerulus yang asalnya daripada darah. Yang asalnya daripada darah akan keluar daripada glomerulus masuk ke dalam kapsul Bowman. Dan bahan-bahan yang besar tak boleh keluar lah. Dia besar. Dia tak boleh merentas glomerulus. Bahan-bahan yang kecil saja yang boleh merentas glomerulus. Apa bahan-bahan yang besar contohnya? Sel darah merah tak boleh. Jadi tak boleh sel darah merah. Tak boleh platelet. Tak boleh protein plasma. Semua ni tak boleh sebab dia dalam keadaan dia saiz yang besar. Sebab itulah ini dia berlaku dalam proses yang pertama. Okey, dia berlaku dalam proses yang pertama. Tak nampak ya. Mana apa ya? Inilah proses yang pertama, iaitu dipanggil sebagai ultraturasan. Ultraturasan. Sebab apa? Berlaku penurasan di glomerulus dan masuk ke kapsul Bowman. Berlaku penurasan di glomerulus dan masuk di kapsul Bowman. Boleh ya? Jadi ada bahan-bahan ni yang asalnya daripada darah akan keluar daripada glomerulus, iaitu kapilari darah, dan masuk ke dalam kapsul Bowman. Masuk ke dalam kapsul Bowman. Jadi bahan-bahan ni kemudian akan bergerak. Okey, cikgu pergilah, dia bergerak, dia pergi ke tubuh belingkar proksimal. Jadi bahan-bahan ni akan bergerak pergi ke tubuh belingkar proksimal. Jadi ada di situ. Okey. Jadi sekarang ni akan berlaku proses yang kedua, dipanggil sebagai penyerapan semula. Maksudnya bahan-bahan yang daripada glomerulus di sini ni, yang keluar daripada glomerulus, kapilari darah tu, masuk ke kapsul Bowman ni. Kemudian dia bergerak ke tubuh belingkar proksimal ni, akan keluar dan masuk balik ke dalam salur darah. Dia masuk macam mana? Kapilari darah lah. Mana boleh dia masuk dekat arteriol. Arteriol tak boleh. Dia kena masuk balik dalam kapilari darah. Sebab tu kita panggil dia penyerapan semula. Okey? Penyerapan semula. Sebab apa? Dia ambil balik bahan-bahan tu melalui pengangkutan tertentu lah. Jadi apa benda yang akan diambil semula ni? Jadi kita kecilkan sikit. Antara bahan yang keluar adalah air. Okey, water ni. Jadi air akan keluar. Air akan keluar. Dia akan masuk balik ke dalam salur darah. H2O. Jadi dia akan melalui proses apa? Pastinya lah bila sebut air mesti osmosis. Osmosis. Seterusnya kita ada ion sodium. Okey. Akan keluar dan masuk ke dalam salur darah. Na+. Akan masuk ke salur darah. Berlaku penyerapan semula.
Jadi ion sodium ni dia akan melalui proses apa? Pengangkutan aktif. Okey, pengangkutan aktif. Seterusnya kita ada chloride ion, Cl lah. Okey, ni kimia kan. Kadang-kadang kimia ni susah jugalah cikgu nak sebut tu. Jadi chloride ion. Jadi chloride ion dia akan keluar daripada tubuh belingkar proximal ni, dia akan keluar daripada tubuh belingkar proximal, dia akan masuk ke kapilari darah, iaitu Cl- melalui pengangkutan pasif. Okey, pengangkutan pasif. Kemudian kita ada glukosa, asid amino. Okey, glukosa, asid amino yang akan keluar daripada tubuh belingkar proximal masuk ke dalam kapilari darah balik, masuk ke salur darah balik, iaitu glukosa dan asid amino. Glukosa, amino acid bahasa Melayu dia, asid amino, amino, yang dia akan bergerak menggunakan pengangkutan aktif. Okey, pengangkutan aktif. Okey, pengangkutan aktif. Jadi cikgu harap kamu boleh faham lah. Jadi ini yang berlaku di tubuh belingkar proximal. Iaitu apa yang berlaku di tubuh belingkar proximal ni? Nombor 2, iaitu penyerapan semula. Penyerapan semula. Okey, seterusnya habislah dia bergerak di tubuh belingkar proximal. Bukan semualah. Jadi yang mana yang rasa dia perlu ambil, yang mana sempat diambil semula, akan diambil semula daripada tubuh belingkar proximal. Dan kamu kena tahu ya, dalam tubuh belingkar proximal ni, dalam kapsul bomba ni tidak ada darah ya, sebab darah tak boleh keluar. Terutama sekali sel darah merah, platelet tak boleh keluar daripada glomerulus dan dia tidak akan masuk ke kapsul Bowman. Jadi tidak ada darah. Jadi ini dalam proses pembentukan urin. Sebab apa? Antara yang banyak yang masuk ke dalam tubuh belingkar proximal ni adalah air. Jadi akan ada penyerapan semula air, penyerapan semula glukosa, asid amino, penyerapan semula apa lagi, chloride ion, penyerapan semula sodium ion. Semua bendalir-bendalir ni kita panggil sebagai bendalir renal. Okey, benda-benda ni yang ada di dalam tubuh belingkar proximal ni kita panggil sebagai, besarlah pula, bendalir renal. Jadi bendalir renal ni akan bergerak daripada tubuh belingkar proximal pergi ke liku Henle. Jadi di liku Henle ni akan ada berlaku juga penyerapan semula. Okey, penyerapan semula masuk ke dalam kapilari darah, masuk ke dalam salur darah. Jadi apa yang keluar ni? H2O. Melalui proses apa? Osmosis. Okey. Kemudian ada juga sodium ion. Okey, sodium ion Na+ akan keluar. Kemudian chloride ion, Cl-. Chloride ion ni pengangkutan pasif. Sodium ion ni melalui pengangkutan aktif. Kemudian dia akan bergerak naik pergi ke tubuh belingkar distal. Jadi di tubuh belingkar distal pun akan berlaku penyerapan semula juga. Jadi ada air yang akan keluar, H2O, melalui proses osmosis. Ada chloride ion yang akan keluar, Cl-, melalui pengangkutan pasif. Ada sodium ion yang akan keluar masuk ke salur darah, sodium ion melalui pengangkutan aktif. Jadi dia masuk balik ke salur darah, dia masuk balik tubuh badan lah. Jadi tubuh badan akan ambil balik apa yang dia perlukan untuk dia ambil. Jadi ini semua adalah masih lagi penyerapan semula. Jadi di sini masih ada penyerapan semula. Okey. Kemudian
Kita pergi tubuh bendalir renal tadi akan masuk ke dalam duktus pengumpul. Jadi di duktus pengumpul ni apa yang akan diserap balik? Kita ada air. Tak sama dia punya ketebalan. Air akan berlaku penyerapan semula. H2O masuklah ke dalam kapilari darah. Ya. Jadi kita dah masuk 1 dan 2, arta turasan penyerapan semula. Sekarang ni kita nak tengok kepada yang ketiga. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ni apa? Proses apa yang dalam pembentukan air kencing ni? Proses rembesan. Okey, proses rembesan. Mana tu nak tulis? Okey, yang ketiga tak besar samalah. Yang ketiga kita ada rembesan. Jadi rembesan ni akan berlaku di tubuh belingkar distal. Okey, dia akan berlaku di tubuh belingkar distal dan ada juga berlaku di duktus pengumpul. Dia ada berlaku di tubuh belingkar distal dan duktus pengumpul. Sekejap ya. Kalau dalam buku teks ni dia bagi tahu dia berlaku di sepanjang tubuh renal. Tapi kita nak fahamkan dulu apa dia rembesan ni. Rembesan ni maksudnya dari cikgu buat warna apa ya? Saya nak pilih warna pink, warna ni lah, purple. Jadi rembesan ni maksudnya daripada tubuh badan, daripada tubuh badan dia akan rembeskan masuk ke dalam tubuh renal, sama ada tubuh belingkar proksimal ke, tubuh belingkar distal ke, duktus pengumpul ke, bahan-bahan yang nak dibuang. Bahan-bahan yang nak dibuang. Sebagai contoh kita ada K+. K ni apa? Kalium ke potasium? Kamu belajar ni kan, kimia, kamu tahulah. Kemudian kita ada H+. Kemudian kita ada urea yang akan masuk ke dalam duktus pengumpul ataupun tubuh belingkar distal. Akan masuk ke dalam tubuh belingkar distal. Dia berlawanan dengan penyerapan semula. Kalau penyerapan semula tu dia masuk ke dalam salur darah, masuk ke dalam tubuh badan. Yang ini tak. Dia daripada tubuh badan, dia masuk ke dalam tubuh renal ni. Dia masuk ke dalam tubuh belingkar proksima, masuk ke dalam tubuh belingkar distal, masuk ke duktus pengumpul untuk dia jadi air kencing. Untuk dia jadi air kencing. Sebab tu kita panggil dia sebagai rembesan. Dia terbalik daripada penyerapan semula. Dia terbalik daripada penyerapan semula. Semua ni kamu boleh lihat, boleh baca pada muka surat 254. Jadi itu adalah dia punya detail dia. Detail dia. Jadi sekarang ni kita bacalah apa yang ada cikgu tuliskan untuk kita cuba lebih faham lah. Yang ni berdasarkan nota yang ada. Cikgu ikut daripada buku teks muka surat 254 dan 255. Jadi kita ada artra turasan dalam kapsul Bowman. Artra turasan dalam kapsul Bowman. Diameter arterial efference besar berbanding efferent. Jadi ini menyebabkan darah masuk ke glomerulus dalam tekanan hidrostatik yang tinggi. Jadi ini akan menyebabkan artra turasan. Hasil turasan sama dengan plasma darah. Tetapi dia tidak ada sel darah merah, tidak ada platelet, tidak ada protein plasma. Sebab bahan-bahan ni dia besar. Jadi pastinya dia tidak boleh keluar daripada glomerulus untuk dia masuk ke dalam kapsul Bowman. Dia tak boleh keluar daripada glomerulus untuk masuk ke kapsul Bowman. Seterusnya ada penyerapan semula
di tubuh belingkar proksimal. Dan pastinya ada penyerapan semula di liku Henle dan tubuh belingkar distal. Jadi ada 1, 2 dan 3 kan. Jadi kita pergi kepada yang nombor 2 ni. Penyerapan semula hasil turasan glomerulus. Jadi hasil turasan iaitu bahagian daripada plasma tu yang menjadi bendalir renal. Okey. Jadi akan diambil semula dan dia akan masuk ke dalam kapilari darah. Sebagai contoh, kita ada sodium, ion akan pump secara aktif ke kapilari darah. Daripada mana ni? Daripada tubuh belingkar proksima. Jadi dia akan masuk ke dalam kapilari darah di sini. Nombor 2. Seterusnya, klorid ion akan meresap ke dalam kapilari darah secara pengangkutan pasif. Okey, pengangkutan pasif. 100% glukosa dan amino asid meresap kapilari darah melalui pengangkutan aktif. Okey, pengangkutan aktif. Yang ni adalah dalam buku teks, kamu boleh baca juga. Yang ni cikgu dah ringkaskan. Jadi kemungkinan ada yang tertinggal, kamu boleh tambahlah. Siapa yang beli buku cikgu yang berwarna ni, muka surat sebelah tu kosong, ataupun dekat mana-mana tu kamu boleh tambah ruang-ruang lah. Jadi untuk bacaan kamu, untuk memudahkan kamu punya pembacaan, dengan kita mudahkan pembacaan tu, kita mudah nak mengingat nanti. Pergerakan kurangkan kepekatan, terpadamlah pula, kepekatan di dalam tubuh renal. Tubuh renal ni maksudnya apa? Bolehlah tubuh belingkar proksima, tubuh belingkar distal, liku Henle, duktus pengumpul. Sepanjang itulah kita boleh namakan dia sebagai tubuh renal. Sebab kalau kita tak nak spesifikkan dia. Kemudian kepekatan bahan terlarut dalam kapilari darah akan meningkat. Okey, air akan meresap ke kapilari darah melalui osmosis. Jadi osmosis ni dia bergerak mengikut kepekatan air daripada kawasan yang tinggi ke kawasan yang rendah. Juga dipengaruhi oleh bahan, zat terlarut tu ya. Kalau kamu ingat lagi, dipengaruhi oleh zat terlarut tu. Seterusnya kita ada penyerapan semula di liku Henle dan tubuh belingkar distal. Jadi di sini akan air diserap semula melalui osmosis. Nombor 3 ni. Okey. Sodium akan diserap semula secara pengangkutan aktif. Tubuh belingkar distal lebih banyak air, sodium klorid akan diserap semula. Jumlah serapan bergantung pada kandungan air dan garam dalam darah. Jadi semua ni bergantung kepada banyak tak air, banyak tak garam dalam darah dan keperluan badan tu macam mana. Yang ni semua berkait dengan homeostasis. Dia akan cuba pastikan tubuh badan semua bahan-bahan ni dalam julat yang normal. Jadi dia tak boleh tinggi daripada julat normal tu, tak boleh rendah daripada julat normal tu. Jadi kalau itu lebih garam, dia kena buang garam. Jadi dia akan ada pembuangan garam lebih lah. Dia tak akan serap semula garam lah. Kalau air banyak, dia akan buang banyak air. Dia tak akan serap balik air. Jadi ikut kepada keperluan badan tu sendiri. Seterusnya kita ada rembesan. Jadi rembesan ni dia tidak berlaku proses rembesan bahan buangan dalam darah yang tidak dituras pada awal. Jadi maksudnya dalam darah tu sendiri dia tak keluar waktu ultra turasan. Dia masih ada dalam kapilari darah. Dia masih ada dalam salur darah. Tapi waktu rembesan ni dia keluar daripada kapilari darah tu, dia keluar daripada darah tu, dia masuk ke dalam tubuh renal. Okey, dia berlaku di sepanjang tubuh renal. Duktus pengumpul yang paling aktif sekali. Jadi dia berlaku di sepanjang ni. Nombor 4 ni sebenarnya dia berlaku di sepanjang tubuh renal. Paling aktif sekali di duktus pengumpul. Kamu kena bezakan ya, apa maksud penyerapan semula, apa maksud rembesan. Penyerapan semula dia keluar daripada tubuh renal, dia keluar daripada duktus pengumpul, duktus pengumpul, tubuh belingkar distal, tubuh belingkar proksima, masuk balik ke dalam salur darah, menjadi darah balik. Yang ini untuk rembesan, dia keluar daripada kapilari darah, salur darah tu dia masuk ke dalam, bukan dia masuk balik ya, dia memang dia asal dari situ, dia masuk ke dalam tubuh renal ni,
semua sepanjang tubuh renal tu dia boleh masuk. Yang paling aktif sekali di duktus pengumpul untuk dia dibuang menjadi air kencing. Berlaku secara resapan ringkas atau pengangkutan aktif. Antaranya bahannya kita ada H+, K+, ion amonium, urea, kreatinina, bahan toksin sesetengah dadah. Jadi maksudnya dadah tu pun boleh ada dalam air kencing. Sebab tu kalau doktor polis nak check orang tu dia terlibat dengan dadah ke tak, paling mudah sekali dia boleh ambil air kencing lah. Jadi dia check secara automatik je tentang air kencing seseorang tu. Ini penting untuk kawal atur aras ion dalam darah. Jadi cikgu harap kamu boleh faham lah. Agak memenatkan juga ya nak terangkan benda ni. Tak tahulah berapa lama kan. Tapi cikgu rasa penat lah nak terangkan tentang proses pembentukan air kencing ni. Dengan harapan kamu boleh faham lah. Okay, kita ada pembentukan air kencing. Nombor 5 ada pembentukan air kencing tertinggal pula. Jadi baki, bendalir, renal sampai di duktus pengumpul. Sekarang ni kita panggil sebagai air kencing. Tadi kita panggil bendalir renal kan. Jadi sekarang ni bila dah sampai duktus pengumpul, kita panggil dia air kencing. Sedikit urea resap balik ke persekitaran kapilari darah. Sedikit sajalah saiz molekul yang kecil. Okey. Jadi ada juga urea yang keluar. Kemudian air kencing mengandungi air, urea, garam lah, sodium chloride, asid urik, kreatinina. Okey, sekarang ni kita masuk kepada pengosmo kawal aturan. Jadi dia akan cuba kawal lah sama ada dia nak air banyak diserap semula atau garam banyak diserap semula. Proses kawal atur air dan garam dalam badan supaya tekanan osmosis darah julat yang normal. Jadi bila sebut tentang tekanan osmosis ni, dia mesti melibatkan air. Okey, jadi air ni dipengaruhi oleh zat terlarut dan kuantiti air itulah dia akan mempengaruhi proses osmosis. Jadi kalau kamu minum air dengan banyak, jadi air banyak dalam tubuh badan lah. Jadi tekanan osmosis akan turun. Jadi bila air banyak, tekanan osmosis turun. Jadi osmoreseptor di hipotalamus. Jadi ada reseptor di otak tu dinamakan sebagai osmoreseptor. Tadi kita dah tengok kemoreseptor, kita dah tengok baroreseptor. Sekarang ni ada osmoreseptor di hipotalamus akan kurang rangsang. Jadi bila dia kurang rangsang, kelenjar pituitary akan kurang rangsang. Kelenjar pituitary kurang rangsang, dia akan hasilkan kurang hormon ADH oleh posterior pituitary ya. Kamu ingat pituitary ada dua, anterior pituitary dengan posterior pituitary. Posterior pituitary ni akan hasilkan ADH, antidiuresis hormon. Jadi bila kurang hasil hormon ADH, antidiuresis hormon, dia akan kurang telap kepada air, iaitu tubuh berlingkar distal dengan duktus pengumpul akan kurang telap kepada air. Jadi air akan kurang untuk diserap semula. Jadi bila air kurang diserap semula, serap semula ni maksudnya daripada tubuh renal tu, daripada tubuh berlingkar distal, duktus pengumpul tu, dia tak masuk ke dalam darah balik. Jadi dia tak serap balik air, dia tak ambil balik air. Jadi air kencing akan banyak lah. Sebab apa? Dia tak ambil balik, tubuh badan tak ambil balik air. Air kencing akan cair sebab dia banyak. Tekanan osmosis darah akan normal balik. Jadi sama juga kalau untuk proses kawal atur ni, kalau garam. Okey, kalau garam nak berlebih, jadi dia melibatkan satu hormon yang dipanggil sebagai aldosteron. Jadi aldosteron ni akan dirembes, dihasilkan dengan kuantiti yang banyak untuk berlaku penyerapan semula kepada garam. Dia normal baliklah. Tapi untuk penyerapan semula air, kalau air rendah, dia akan hasilkan lebih banyak ADH, antidiuresis hormon. Jadi dia ada dua jenis hormon yang terlibat antara garam dengan air, iaitu kalau air kita ada ADH, kalau garam kita ada aldosteron. Jadi boleh ingatlah dua jenis hormon ni. Isu kesihatan sistem urinary. Kita ada penyakit ni iaitu diabetes mellitus. Jadi diabetes ni kencing manis lah. Ini akan menyebabkan ginjal akan gagal. Sebab tu orang kena kencing manis ni, dia ada potensi untuk dia kerosakan buah pinggang.
Kemudian darah tinggi juga boleh menyebabkan kerosakan pada buah pinggang, iaitu dia rosakkan glomerulus. Seterusnya ada batu karang, ketulan keras. Kadang-kadang garam tu terlalu banyak sangat, dia membentuk batu-batu di dalam ginjal yang akan menyebabkan kesusahan untuk buang air kencing. Jadi orang tu dia cuba tolak, dia akan menyebabkan kesakitan yang amat sangat lah. Jadi sekarang ni teknologi dah moden, ya, tak ada masalah sangat lah. Cuma kalau terpaksa kena melalui pembedahan tu adalah sesuatu yang menyakitkan lah. Okey, iaitu batu karang ni terdiri daripada asid urit, kalsium oksalat ataupun hablokalsium fosfat. Jadi macam mana ginjal ni boleh bermasalah ataupun rosak? Antaranya disebabkan jangkitan bakteria atau kemalangan. Jadi cikgu harap kamu boleh faham lah. Jadi yang susah ni, yang inilah nefron ni, pembentukan air kencing. Tapi cikgu harap dengan penerangan cikgu ni, paling tidak pun kamu nampak idea secara umumnya dulu, sebelum nanti kamu belajar secara lagi banyak dengan cikgu kamu kat sekolah lah. Mungkin cikgu kamu lagi bagus penerangan, mungkin jugalah, kemungkinan tu tinggi lah, ya, sebab dia mengajar kamu, dia tengok kamu, dia nampak muka kamu. Jadi pastinya dia tahulah dengan reaksi muka kamu, kamu faham ke tak, macam mana nak terangkan. Mungkin dia lagi berpengalaman. Jadi tolonglah dengar cikgu kamu kat sekolah, ya. Hormatlah dia. Jadi ini sajalah dalam bab yang homeostasis dan sistem urinary manusia. Jadi cikgu doakan semoga kamu faham dan membantu kamu untuk meningkatkan kefahaman kamu, dan seterusnya kamu dapat jawablah kalau soalan ni ditanya dalam SPM nanti.